النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت واجعل أجلك بما يكون مسجدا وذكرني ما نسيت وإلى كل حق يفلح قلوبهم. رب اشرح لي صدري بما لا تنفع صدري ويسر لي أمري للمدد لحفظ واحلل عقدة من لساني لما حتى جسم كله يفقهوا قولي supaya faham perkataanku. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul Jum'ati wa adabuha. Fadlul Jum'ati wa adabuha. Kelebihan atau fadilat Jumaat wa adabuha dan adab-adab tata susila antara sekalian mengenai Jumaat. أعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخص به المسلمين. قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Tahulah oleh kamu semua wahai pemeluk agama Islam bahawa hari ini iaitu hari Jumaat adalah hari yang dikira besar, yang Allah Ta'ala membesarkan Islam dan Allah menentukan Jumaat ini untuk orang Islam saja. Qala Allah Ta'ala wa khassa bihil muslimin, dan Allah menentukan dengan hari Jumaat ini untuk orang Islam saja. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bila saja diseru atau bila saja dilaungkan azan untuk sembahyang Jumaat, maka hendaklah semua kamu berunggalan ataupun bergegas menuju pada zikrullah wa dzarul bai', dan hendaklah kamu semua tinggal jual beli. Faharrama al-istighala bi umuri dunya wa bi kulli sarifin 'an as-sa'i ila al-jum'ah. Maka artinya Allah mengharamkan bekerja mengenai dengan urusan dunia dan sebarang perkara yang boleh mengganggu manusia daripada cepat-cepat ataupun bergegas ke Jumaat. Para hadirin sekalian, habislah pelajaran kita mengenai dengan masalah imamah itu, masalah imamah atau masalah kedudukan satu orang yang menjadi imam. Benda apa tu imam dia kena jaga, baik pun belum pada sembahyang, khususnya waktu dia kena sembahyang, dan lebih lagi lepas pada sembahyang. Hari ini yang pula dia masuk, dia ajar kita kita ni mengenai Jumaat dan adab-adab Jumaat. Mula-mula sekali para hadirin semua kita kena tahu dulu, iaitu Islam ni kita semua tahu agama yang mari daripada Allah. Dan Allah yang membuat agama Islam, Allah tu juga lah membuat manusia. Tuhan. Bahkan dia buat Islam, dia buat manusia, dan langit bumi pun dia juga. Tukar tu sama belaka. Bila tukar tu sama, para hadirin semua, maka sudah sepatutnya lah segala apa yang diperintah oleh Islam, diperintah oleh Allah dalam agama Islam, sangat-sangat menasabah dan sangat sesuai dengan manusia sendiri. Kerana tukar hak yang buat Islam ni tukar tula dengan hak buat manusia, dan tukar tula hak yang buat langit bumi. Oleh yang demikian, segala perintah Allah, baik pun berhubung dengan masalah kajian langit bumi, tanaman, ke apa, ekonomi, ke apa semua sekali. Begitu juga masalah amal ibadat, sembahyang, puasa, ke haji, ke apa saja sakut paut dengan manusia, semua sekali perintah dia dan suruh dia ni selaras comel belakang untuk kebaikan manusia dan untuk maslahat bagi manusia. Dalam banyak-banyak perkara yang Allah Ta'ala minta daripada manusia buat ialah Jumaat. Dan kali baru ni, dalam masa bulan belum pada bulan Rajab baru ni, hamba dah sebut dah, Jumaat kita semua tahu satu daripada jenis bahaya. Dalam banyak-banyak jenis sembahyang yang Allah Ta'ala minta manusia buat ialah sembahyang Jumaat. Dan belum daripada sembahyang Jumaat ni, kita tahulah ada sembahyang kita panggil Jumaat. Hak kecil-kecil kapung, hak untuk peripung orang yang sebuti kapung, dia minta kita Jumaat.
Baik, untuk nak peripung 2, 3, 4, 5 kampung, 10, 15 kampung, dia minta kita sembahyang jemaah. Untuk nak peripung orang 10, 15 kampung, beratus kampung di begini, dia minta kita sembahyang jaya. Sekali setahun. Dan untuk nak peripung orang yang bukan setakat sebutir kampung, bukan setakat sebuah negeri, bukan nak peripung orang seluruh dunia, dia minta mengadakan sembahyang jaya hari Arafah. Hari Arafah mana? Jadi start daripada jemaah untuk kampung, start daripada jemaah untuk peripung orang sebutir kampung, siapa akan sembahyang jemaah untuk peripung orang 4-5 buah kampung, bukan daerah-daerah ni. Terus siapa akan perikat jajahan-jajahan ni. Semua sekali Allah Ta'ala siap belaka dengan jemaahnya, dengan jemaahnya, dengan sembahyang raya puasanya dan dengan sembahyang raya haji. Mula daripada kecil siapa akan bersafar semua sekali. Oleh kerana beripung di sebuah kampung, dalam sebuah kampung dia minta peripung di sebuah balasah atau dua balasah, tidak begitu sangat pentingnya sebagaimana jemaah. Maka kedudukan perhimpunan di jemaah lebih daripada taraf perhimpunan di sebuah balasah. Karena balasah ni 5 kali sehari. 5 kali sehari berpung semua jemaah, semua baik murid, baik isya, baik subuh, baik zuhur, baik asar. Maka tidak banyak. Maka Allah Ta'ala tidak minta daripada keimam jemaah ni mengajar secara mesti. Kerana benda ni berlaku 5 kali sehari. Nak ajar berapa 5 kali sehari. Tak begitu kan? Wah, semua juga orang. Allah Ta'ala minta daripada keimam ni mengajar orang sekali seminggu ketika semaya jemaah. Ketika semaya jemaah tu Allah Ta'ala kira banyak dah benda-benda yang berlaku dalam masa seminggu ni. Ia mustahak di atas tu imam tu ataupun repeat sikit selesai masalah yang berlaku dalam seminggu. Baik pun berlaku dalam kampung dia, baik berlaku dalam kampung orang lain, baik berlaku dalam jajahan dia, dalam jajahan orang lain. Ada perkara-perkara tertentu yang Tuhan kira layak dah bagi orang Islam ni mengaji dan analisa kata budak-budak sekalian bagaimana cara nak kesah masalah yang berlaku masa seminggu ni. Sebab itulah kita orang Islam ni hakikat sebenarnya kalau tak ada surat khabar, tak ada radio, tak ada TV, tak ada. Kita buat lelak lah. Radio pun tak ada, TV pun tak ada, surat khabar pun tak ada. Maka orang Islam seluruh dunia ni tidak buta benda sebagaimana orang lain. Orang yang tidak beragama Islam, kalau tak ada mass media panggil hubungan, surat khabar kau tak ada, gotu kau tak ada, maka orang ni orang panggil duduk dalam masyarakat tertutup. Mung tak tahu hak apa aku, hak kapumu aku tak tahu, negeri orang kita tidak tahu. Dan kalau tahu pun tahu tak ada penyelesaian. Kerana tak ada sistem ceramah, tak ada sistem syarah, tak ada sistem buaya dalam untuk sekali dalam seminggu sebagaimana yang dibuat oleh Islam. Islam ni kalau perlu surat khabar tak ada, mass media apa tak ada pun, orang Islam hak sepatutnya dia tidak buta dulu, dia tidak buta masyarakat dia. Dia reti kerana kewajipan di atas tu imam yang nak jadi imam bagi jemaah tu dia kena ambil tahu masalah kampung dia, masalah kampung orang, kawasan dia, kawasan orang untuk dikemuka kepada masyarakat setempat dan dia pelesah. Dari segi Islamnya begini, benda berlaku macam ada berlaku kecurian ke, berlaku rogol ke, berlaku zina ke, berlaku perang ke, berlaku apa ke, kewajipan seorang tu imam mesti menyelesaikan masalah ni supaya orang kampung dia reti. Benda yang jadi ni kerana dengan cara Islam misalnya begini. Sebab itulah orang yang nak jadi tu imam ni, tu imam jemaah ni, dia kena Nabi sebut ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah thumma a'lamuhum li sunnati rasul. Orang yang jadi tu imam ni orang yang paling reti Quran, lepas pada tu kalau kurang sikit ialah orang yang paling reti hadis. Kerana segala masalah yang timbul dalam masyarakat ni mesti diselesaikan oleh tu imam, oleh tu khatib, oleh pensyarah tu mengikut ajaran atau mengikut nur suluhan atau Quran dan hadis. Kalau tu imam ni hanya reti baca, orang tulis dia orang tulis kadang-kadang setahun, 2 tahun dah tulis. Sedangkan dia tinggal langsung benda yang berlaku di kampung dia, benda yang berlaku dalam masyarakat dia. Maka ini tidak menggambar ketu imam sebuah jemaah dalam Islam, tapi sebuah jemaah mengikut hak ada sekaya. Tapi tidak menggambarkan keislaman itu imam sendiri. Jadi para hadirin semua, sembahyang jemaah ni jangan sekali-kali kita fikir dia ni merupakan satu ibadat biasa
tak ada sebarang faedah bagi masyarakat. Jangan. Tak kena banyak. Jemaah Allah Ta'ala atur, serupa juga di atas maya raya puasa, dia serupa juga di atas maya raya haji, dengan tujuannya supaya orang-orang ramai tu dapat reti benda berlaku melalui khutbah. Khutbah tu mesti diisi dengan kawal-kawal tiket tadi. Satu. Yang kedua pula, bila timbul masalah khutbah pula, ataupun kita panggil syarah, khutbah tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil syarah, ataupun ceramah, ataupun dan sebagainya. Bila timbul masalah khutbah jemaah, kita duk perhati tak serupa dengan khutbah ataupun ucapan hak tidak bahasa jenis khutbah jemaah. Atas dunia ni bukan sikit orang syarah. Maknanya bukan sikit orang khutbah. Dah dia khutbah syarah hak tu. Kalau tiap-tiap hari jemaah Allah Taala minta tu imam tu syarah. Syarah yang pertama, syarah yang kedua, ataupun kita panggil khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Maka soalnya sekarang apa beza di antara ucapan di hari Jumaat, kalau kita panggil khutbah Jumaat, dengan ucapan-ucapan yang diberi oleh manusia-manusia biasa. Di Eropah, Belanda, di Asia banyak, di Timur Barat, Melayu, Cina, Kuling, Siam, Boyan, semua syarah berlaku pada orang dia. Jadi apa beza di antara khutbah Jumaat dengan khutbah ke orang lain, hak manusia buat, hak tidak jenis Islam? Banyak beza. Yang pertamanya, kita diajar supaya mana-mana orang nak bersyarah hari Jumaat, kalau kita panggil nak baca khutbah hari Jumaat, dia kena ada Ismail. Tu imam yang nak bersyarah hari Jumaat, apa yang khutbah hari Jumaat tu tak ada Ismail. Yang pertamanya dari segi fiqh, dia ni orang panggil ganti rukun. Hak 2 rakaat, hak tak ada tu diganti dengan 2 khutbah Jumaat. Jadi sebagaimana 2 rakaat sembahyang tu kena ada Ismail, maka 2 kali khutbah ni pun orang tu pun kena ada Ismail juga. So, itu dari segi fiqh secara zahir. Dari segi batinnya, dari segi hati nurani ya. Bila orang nak bersyarah tu kena ada Ismail ya, kena ada Ismail lah. Akan timbul dalam kita syarah tu sejenis apa orang panggil? Sejenis ta'anni, sejenis takhafuf, sejenis perhatian, sejenis ingatkan bahawa benar yang dia kata ni bukan kata sekadar zahir saja, tapi melibatkan hati nurani dia, melibatkan rohani orang. Kerana bila kita ambil Ismail, arti kita nak jati buat hamba syaitan. Sebanyak mana syaitan ada di kita ni, bila kita ambil Ismail dia lari. Tujuannya bila syaitan lari, melekat lari. Bila melekat lari, maka kita harap melekat tu buis jenis semangat pada kita, dan bahkan buis jenis bisa pada kita supaya benar yang kita kata ni bukan sekat masuk di telinga tak, bukan menyerap masuk ke dalam hati. Kerja nak masuk kata kita ke dalam hati ni bukan sebagai-bagai. Kita tak usah nak ikhtiar belah mana sekali pun kalau perkataan kita tidak ada pertolongan daripada Allah tak masuk dalam hati orang. Nak suruh perkataan kita ni masuk menyerap ke dalam hati orang ni, kita kena minta tolong dengan pegawai-pegawai Tuhan. Dia kita panggil melekat. Dan supaya melekat ni mari rapat dengan kita, maka kita diminta ambil Ismail. Dengan cara lagu tu, kita pun berasa bertanggungjawab daripada ucapan kita ni, bukan sekadar bocak nak suruh bunyi bobe-bobe jadak, bukan nak suruh kata aku ni siapa masuk ke dalam hati orang ni. Tidak kata masuk ke kanan tu bik ke dia kiri, tidak. Itu satu daripada hikmat imam tu atau putuk khatib kena ada Ismail. Yang keduanya, kita bangun caca, kita biasa sebut Assalamualaikum. Tak ada belum pada kita bocak, kita sebut Assalamualaikum. Orang lain, orang yang tidak Islam, dia bangun caca, dia tidak buat satu perkataan yang menggeruk hati orang untuk nak dengar buah dia. Orang yang duduk congok-angok, kita bangun caca, kita bocak. Kalau kita ni tidak masih jenis orang Islam, tak ada apa-apa, kita pergi caca tak? Tuan-tuan sekalian. Kalau ada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tu nak dengar, kau tak boleh dengar, kau ucap kita, tapi kita kata setara tu. Tapi bila kita bangun caca sebut Assalamualaikum dulu, mau tak mau orang dengar kena ambil pada pada kita. Kalau dia kena jawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jadi ucapan kita ni belum daripada kita berucap tu, kita catut hati demo, kita korek lepas dengar demo supaya demo dengar buah kawan. Kerana caranya kawan disalah demo. Bila disalah demo kena balas salah kawan. Bila demo balas salah kawan, maka dengan sendiri dia pun buka pintu hati, buka telinga dia untuk dengar ucapan kita. Dan ini satu daya penarik atau daya penderuk yang hanya wujud dalam sistem ucapan Islam dan tidak wujud dalam sistem ucapan orang yang tidak Islam.
Orang Melayu hok dia bucak lo ni, belum pada bucak assalamualaikum gatek tu dia tu pagi, dia ada kiri tu subuh Jumaat. Dia tengok subuh Jumaat orang tutup khatib subuh Jumaat dia belum pada bucak assalamualaikum dulu, maka dia buat assalamualaikum gatek. Sebenarnya meniru kan. Dengan arti kalau orang putih, orang Cina, orang Syria, orang berapa, orang Kristian, dia tak rajin dengar orang Islam syarah, dia tidak ada buah assalamualaikum, dia tak ada benda hok ya apa panggil hok orang panggil menggerakkan hati orang. Amo dengar sekali orang putih syarah. Dia nak syarah pun dia 1 2 3. Kita baru baca tu 1 2 3. Pasti tuan-tuan dan puan-puan. Nak sudah pun 1 2 3. Wih, kata puan ni lagi. Dia nak bucak pun 1 2 3. Dia sudah pun 1 2 3. Ha, kata dia. Cara dia. Cara ni cara dia pihak pendengar. Tak ada berapa sekarang. Tak ada. Tidak memesti pihak pendengar ni. Apa nama-nama panggil buka fikir hati dia. Kerana dia tidak buat perkara yang memaksakan orang lain tu kata gatik 1 2 3. Mana ada kata gaya kita kena kata gatik suku dia kata. Tapi dalam Islam tidak. Belum pada mu bucak. Mu kena buka dulu fikir hati orang. Mu kena korek lebaling orang. Dengan cara Assalamualaikum. Dengan sendiri orang pun waalaikumsalam. Maka hak merokok pun tak jadi merokok, hak tidur pun tak jadi tidur, hak duk main pun tak jadi main, hak duk bisik pun tak jadi bisik. Kerana terpaksa tinggal kerja lain untuk jawab salam dia. Dan bila jawab salam orang juga, maka dengan sendiri bukalah fitrah untuk dengar. Macam itu. Dua. Yang tiga yang pula pensyarah ataupun orang panggil khatib sebuah Jumaat ni. Dia ajar supaya tanya dia ada benda. Dalam tak payah kalau kita sebut buka kau abi molek sekali ya jatuh. Ada anak panuh kalau kita sebut panuh lembing. Kalau tak ada sangat panuh lembing, pegang tukar. Tak ada sangat panuh, tak ada lembing pun tak ada tukar pun tak ada, pegang Quran sebutan. Tujuannya nak suruh orang panggil orang dengar naik room pada kita. Moga pensyarah mana pemimpin. Pensyarah ni pemimpin. Bila pemimpin kewajipan dia kena turun ilmu dia kepada masyarakat. Hingga siapa orang tu berasa sekali. Berasa gerung ke dia. Sampai gerung, berasa hebat. Bagaimana orang tak gerung bila tengok orang depan dia pegang panah. Kalau jamil itu. Lo ni pegang benda. Kalau ada benda, tak ada kan? Pegang benda, pegang mesyagam. Pegang apa saja pun di tangan tu imam sebagai seorang pemimpin. Dia kena ada tangan dia perkara yang boleh menarik perhatian pendengar ataupun menggerungkan. Anak panah, lembing. Jadi lembing-lembing ni maksudnya lembing ulu panjang lacan-lacan atas dalam kau ya menimbulkan satu rasa gerung dalam hati. Bila manusia naik gerung dalam hati, maka dia akan tumpis kena perhatian dia pada ucapan-ucapan. Itu dia. Tiga. Yang keempat ni pula. Belum daripada kita berucap tanya, kita diajar sebut alhamdulillah. Kita diajar menyebut wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita diajar menyebut amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah. Ni semua ni barang besar. Kerana bila kita sebut nama Allah, sama ada untuk memuji, sama ada untuk menyebut apa ni Rasulullah, sama ada amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah. Semua ni menggambarkan kepada orang bahawa tuan-tuan semua, ya saya sebut alhamdulillah, sebut nama Allah, ya saya selawat ke Nabi, sebut nama Nabi Muhammad. Ni nak wayak pada tuan-tuan, benar hak saya nak wayak lepas pada ni bukan benda lah perut saya. Bukan hak karai lah perut saya dah. Hak saya nak sebut lepas pada ni semua sekali saya sedut, saya ambil, saya terima, saya kedak, saya cebok daripada Allah dan Rasul. Bila cara lagu tu, orang pegerung tidak nak dengar pegerung kerana dia ni dia nak wayak benar hak Allah Ta'ala suruh dia wayak. Dia nak wayak benar hak Nabi Muhammad suruh wayak. Oleh demikian tak ada hak lah. Balik orang dengar tak ada hak main-main. Dan balik orang berwayak pula tak ada hak. Dia berwayak benda hak tak sakut paut dengan Allah Ta'ala. Bahkan lebih lagi benda hak bercanggah dengan Allah Ta'ala. Tak ada arti kita kata alhamdulillah sebut nama Allah. Tak ada arti kita kata wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sebut nama Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita bicara ke orang benda hak tak ada hubungnya dengan Allah. Allah Ta'ala dia Rasul. Dia Rasul. Ini perkara-perkara bini para hadirin semua. Perkara yang Allah Ta'ala atur sejak awal lagi untuk membolehkan seorang khatib atau seorang pensyarah hari Jumaat tu memberi sepenuh perhatian kepada ucapan kalau dia nak ucap dan juga memberi gambaran kepada pendengar dia mesti beri perhatian sepenuh kepada ucapan yang diberi supaya satu sama lain tu ada kalim nali tahu nali. Dan kau yang kelima sekalian kita diajar supaya
kelima ittaqullah mesti disebut. Pusing kok mana kok amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah, jangan tinggal. Supaya manusia dalam masa seminggu ni boleh jadi manusia banyak berhubung dengan orang dari segi pertanian, kau perniagaan, kau makan gaji, kau berpolitik, kau apa semua sekali. Banyak benda hok buruk dalam manusia. Ia boleh jadi setengah-setengah manusia nak daripada hari Jumaat ni nak menyapa hari Jumaat salat di tengah-tengah tu banyak dah. Orang panggil hanyut terpengaruh dengan arus ni, maka bila hari Jumaat sekali sebut ittaqullah, maka boleh jadi dia akan isah balik, dia akan sedar balik hok mana hanyut balik kalah, balik ke kalah semula, hok mana lepas batas laku batas mari semula, hok mana apa saja pun hok yang jauh daripada ittaqullah, takwa pada Allah Taala akan balik semula. Jadi dengan sebab itulah ucapan khutbah Jumaat tak serupa dengan ucapan manusia biasa yang tidak berbentuk apa khutbah Jumaat. Hak khutbah biasa ni, hak ucapan biasa ni terseluruh pada demo lah. Tapi khutbah Jumaat apa namanya mesti ada benda-benda tadi untuk membolehkan seorang khatib tugas dia dan untuk memberi gambaran pada masyarakat seperti kampung, seperti masjid, apakah mustahak yang mesti. Sebab itulah mari hadis-hadis yang menunjukkan mana-mana orang yang idza qulta li sahibika yawmal jum'ati wal imamu yakhutubu an sid faqad law. Tak beratnya balik kita orang dengar ni, kita kena dengar 100% hingga siapa kalau kita kata kat orang duk biar tak, kita kata kat orang duk biar tak, maka Jumaat kita seluruh lalu. Kerana bila kita kata kat orang walau perkataan itu perkataan molek, tapi bila kata-kata setara tu artinya kita telah terpengaruh dengan kata-kata orang lain, yang perbuatan orang lain, yang mana orang lain, maka dengan sekali terlupa kita benda hak tu ini kata. Dia tu imam pula, tok khatib pula dia kena reti. Kalau tok makmum tu setara tu lah Allah Taala denda dia kerana dia beri perhatian pada barang lain, iaitu denda dia dengan cara lara jemaah dia. Maka kalau tu imam tu kena, kalau tok makmum tu kena lara lah supaya jemaah dia dia berpaling sikit, maka iaitu imam lebih teruk lagi di akhirat pula kalau mu tidak sepenuhkan tugas ni dengan sepenuhnya untuk memimpin manusia balik ke akhirat, untuk memandu manusia balik ke akhirat. Itu dia duduk. Jadi berat tu makmum, berat lagi tu imam ataupun orang itu khatib untuk memimpin manusia kepada akhirat. Kalau kita sebab itulah ambil sebut kamu. Kalau kita baca khutbah Jumaat, lepas pada kedalam Jumaat ni tak ada benda yang boleh membawa manusia ingat ke akhirat. Bukan kita duk royak benda-benda manusia dia tidak tergambarlah kepada dia syurga, neraka, dosa, pahala, apa nama dia orang panggil, malaikat, syaitan, apa semua tidak tergambarlah kepada dia. Maka khutbah lagu ni, khutbah kita orang panggil, bukan khutbah Jumaat, bukan ucapan biasa. Dia bukan lagu tu tahu khutbah Jumaat, dan gagallah keinginan hak jenis tu, dan tidak berjayalah keinginan hak jenis tu terhadap masyarakat. Dan ini dah perkara yang perlu kita ingat dalam masa kita menghadapi pengajian ini dengan Jumaat. Kemudian tu yang kita sebutnya, "Alam anna hadha yawmun 'azim, 'azzama Allah bihi al-Islam wa khassa bihi al-muslimin." Tuan-tuan semua kena reti bahawa jemaah ni, hari Jumaat ni merupakan hari yang besar. Dia sengaja Allah Taala buat untuk nak membesarkan Islam, dan dalam banyak-banyak umat di muka dunia ni, umat Islam sahaja yang dapat keistimewaan Jumaat ni. Artinya masalah satu hari dalam seminggu ya Allah Ta'ala buat hari lebih ni, dia buat lama dah. Tidak kata sekat Nabi Muhammad dia jemaah ni ada dah. Bukan lama dah barang ni akan muka dunia ni berlaku. Tetapi tak jumpa orang lain. Orang Nasrani tak jumpa, orang Yahudi tak jumpa. Ya kebetulan jumpanya ialah kita orang Islam. Dalam apa nama ni, dalam Ihya Ulumuddin dia kata, inna ahlal kitabaini u'fu yawmal jum'ati fakhtalafu fi fasrifu anhu wa hadana Allah ta'ala lahu wa akhrahu li hadhihi al-ummah wa ja'alahu 'indan lahum fahum awla an-nas bi sabaqan wa ahlul kitabi wa ahlul kitabaini lahum tab'un. وقال أتاني جبريل عليه السلام في كفه مرآة بيضاء وقال هذه الجمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك. قلت فما لنا فيها؟ قال كن فيها خير ساعة من دعا فيها بخير أعطاه الله سبحانه إياه. Makna kata dia,
penganut dua buah kitab. Apa paling kita katalah umat Yahudi yang memegang kitab Taurat dan umat Nasara yang memegang Injil. Yaumal Jum'ati. Orang tu pun diberi juga hari Jumaat. Makna zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa pun hari Jumaat ni ada dah. Tetapi fakhtalafu fi. Tapi masing-masing tu balas sama sendiri. Orang ni kata hari Jumaat, orang tu kata hari Sabtu, orang ni kata hari Ahad. Balas sama sendiri. Bila balas fasurifu anhu. Maka Allah Ta'ala pun babaskan orang tu daripada hari Jumaat. Dia sebab dia balas, maka hari Jumaat tak jumpa ke dia. Bahkan Yahudi dia ambil hari Sabtu, orang Nasara ambil hari Ahad. Lepas lelah ni pun hari Ahad menjadi hari cuti. Di negeri menjadi hari cuti. Di negeri kita ni pun dengan sebab pengaruh Kristian masih kuat lagi, maka ada negeri-negeri yang buat cuti hari Ahad. Dan dunia ni, seluruh dunia, dengan sebab pengaruh orang putih, waktu orang putih berkuasa 200-300 tahun baru-baru ni, maka boleh katakan seluruh dunia bekas jajahan dia membuat hari cuti ni hari Ahad berlaku. Tapi kata dia, wahadanallahu ta'ala lahu, dan Allah Ta'ala tunjuk hari Jumaat ni untuk orang Islam. Orang Islam yang orang yang kena tepat dengan hari baik, iaitu kena hari Jumaat. Jadi hari tiga boleh sekali lagi, hari Jumaat ni bukan baru dah. Kelebihan hari Jumaat lama dah. Zaman Yahudi pun ada dah, zaman Nasrani pun ada dah, tapi zaman apa ni kata hadis ni dengan sebab dia mahu balas, maka Allah Ta'ala pelak hari Jumaat ni, tak wujud ke dia. Dia ambil hari lain, hari Sabtu, hari Ahad. Tapi hari Jumaat ni timbul balik untuk kita orang Islam, iaitu hari Jumaat. Alhamdulillah lah. Wahada nasar. Wa akharahu li hadhihi al-ummah, dan Allah Ta'ala ta'akhir di Jumaat ni untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alahu 'idan lahum. Dan Allah Ta'ala buatkan hari Jumaat ni hari raya bagi orang Islam. Sebagaimana hari raya ni orang suka berlaku kecil, besar, tua, muda, tinggal di atas, sakit, sedap, suka berlaku bila bunyi raya. Maka untuk orang Islam, raya dia bukanlah raya Jumaat, bukanlah raya puasa, raya haji janda. Bukan sekali seminggu dia kira raya juga. Sepatutnya lah bagi setiap orang Islam memberi perhatian penuh bila bunyi khabar kata hari Jumaat nak sapa. Kerana merupakan perayaan raya kita. Fahum awlan nasi bihi sabaqan, maka orang Islam lah seaula-aula manusia tentang penduluan, tentang tapak barang dulu. Wa ahlul kitab lahum taba'un, dan semua sekali penganut atau pemegang kitab Taurat Injil ni semuanya pok turut bagi orang Islam. Baiklah, itu hak dalam Islam. Kemudian Tuhan kita sebut qala Allah Ta'ala, apa dalil bahawa hari Jumaat ni hari besar? Kata dia, Tuhan berfirman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bait. Bila diseru untuk sembahyang hari Jumaat, atau kita panggil bila bunyi bang untuk sembahyang Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah semua kamu berungannya untuk zikrullah, untuk ingat pada Allah, wa dharul bait, dan hendaklah kamu semua tinggal jual. Bila bunyi bang hari Jumaat, maka diharamkan semua segala kegiatan hidup. Untuk kita tumpukan sepenuh perhatian pada zikrullah. Zikrullah makna terjemah dia ingat pada Allah Ta'ala. Dia tidak sebut, Tuhan tidak sebut kata fas'au ila salatil jum'ati. Ayat bunyi fas'au ila zikrillah. Dia tidak sebut fas'au ila salatil jum'ati. Kerananya, hikmatnya, kalau Allah Ta'ala sebut fas'au ila salatil jum'ah, maka hendaklah kamu semua berungalan ke sembahyang. Maka orang hanya pergi sembahyang. Sembahyang sendiri itu benda apa? Orang tidak tahu lah, moga Tuhan tidak sebut. Tetapi Tuhan yang maha bijaksana, dia tidak sebut ila salatil jum'ati. Hendaklah kamu semua berungalan kepada sembahyang Jumaat. Dia tak kata gitu je. Bahkan dia kata, hendaklah kamu semua berungalan untuk ingat pada Allah. Artinya
selawat Nabi, royak syurga, royak neraka, royak orang yang laki bini yang tak apa panggil tidak adil, kau tok laki tak buat molek pada bini tak buat taat pada tok laki, royak hal syurga, hal neraka mengenai laki bini, hal neraka syurga mengenai nikah kahwin, hal syurga neraka mengenai dengan tanaman mengenai jual beli, mengenai meretoh negeri, mengenai dengan apa saja perkara kau biar terhidup sepanjang ketebuk dan sepanjang mai semayang, biar manusia itu ingat balik pada Allah Ta'ala. Dan bila sebut kata Allah Ta'ala, tidak Allah itu tidak Allah tak. Allah sebut kata ingat pada Allah Ta'ala, itu ingat pada kekuasaan dia, ingat pada baik hati dia, ingat pada penguh dia. Tuhan ni baik benar, penguh benar. Ingat belakang, benda-benda hari Jumaat ni, hari yang paling mustahak untuk manusia ingat pada Allah Ta'ala. Dengan segala sifatnya, dengan segala kebolehannya, dengan segala ketuhanannya. Itu manusia. Jadi bila Tuhan sebut fas'au ila dzikrillah, hendaklah semua kamu berongan pada ingat pada Allah Ta'ala, maka sembahyang pun tujuan ingat pada Allah Ta'ala, khutbah Jumaat pun tujuan pada ingat pada Allah Ta'ala. Wa zarul bai', dan boleh jual beli. Allah Ta'ala sebut jual beli kerana supaya jemaah ni berlaku di Madinah. Dan Madinah ni penduduk dia berjenis orang niaga. Jadi orang niaga. Cocok tanah gapo ni tidak banyak dia beli. Jadi boleh yang demikian, masalah berjual beli yang menjadi keinginan orang Madinah ni pun mungkin berhenti bila bunyi bank. Belum pada bank boleh kalau tidak kita nak pergi galau, boleh kalau tidak nak pergi kita ke ofis kita, boleh kalau tidak kita pergi kedai kita, boleh kalau tidak nak pergi mengajar kita semua sekali. Apa saja kegiatan hidup boleh kalau tak boleh kita nak buat belum hari Jumaat. Padahalnya hari Jumaat ni hari suci, hari mulia, hari berapa, hari gaya. Jawabnya boleh. Pagi Jumaat tu pun boleh, petang Jumaat tu pun boleh. Dan dalam ucapan hamba waktu hamba sebut supaya kita tidak terpengaruh sangat dengan pandang timur lo ni. Kalau kerajaan minta manusia pandang timur dengan tujuan nak suruh manusia Melayu ni rajin, maka apa kerajaan tidak kobek dalam Islam ni? Dalam Islam sendiri tak apa panggil, tak cakap tak habis nak makan. Nak cari ayat nak suruh manusia rajin, nak cari hadis manusia nak suruh manusia rajin, tahan nak cari, tahan nak kubah, tahan nak kabur, banyak doa. Termasuklah ayat ni. Ayat ni ayat yang beroyak kelebihan hari Jumaat. Tetapi walaupun hari Jumaat ni hari lebih, tidaklah pula Islam mengharamkan manusia buat kerja hari Jumaat. Hari Jumaat ni memang hari lebih, tapi buat kerja dah lebih lah. Kalau aku tak boleh bila bunyi bel. Bila bunyi bel hari Jumaat, bo cedung, bo galau, bo di ofis, bo di kedai, bo di gapo, bo. Berhenti. Kalau tak berhenti juga, hari timur buat barang haram. Itu hak dia bila Jumaat. Lepas Jumaat pula, fa'idha qudiyatis salat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa zkurullah. Bila sudah saja sembahyang, fantasiru fil ardi, hendaklah kamu bertabur di muka bumi. Bila sudah Jumaat ya, hendaklah bertabur di muka bumi. Artinya pagi Jumaat pun diberi peluang buat kerja, dan lepas Jumaat pun diberi peluang buat kerja. Dan nak cari makhluk seorang manusia yang rajin di muka bumi mana lagi? Di negeri Eropah yang bersuhu sangat manusia tamadun ada apa semua sekali. Orang Eropah lah ni bukan sekat minta cuti hari Ahad saja. Dia nak minta cuti 2 hari dalam seminggu. Nak main, nak berkela, nak pergi ke taman rekreasi, bergapo dia panggil, nak rakyat tak pucak gunung, nak berenang, nak bergapo. Artinya kalau kira nak suruh rajin, tak usah tiru Eropah, tak usah tiru Timur lah. Benar-benar manusia nak rajin, dia kena kobek semula Quran, dia kena buka semula hadis. Di sana dia akan jumpa ayat-ayat yang meminta kita buat kerja, dan bila-bila kita buat kerja tu pula adik kakak pula kita boleh pahala dah pula. Bukan sekat boleh gaji, boleh pahala dah pula. Ada kajian di muka dunia ni yang beri cadangan, beri tawaran nak beri pahala pada rakyat dia rajin buat kerja? Tak ada. Habis bila dia boleh beri gaji lebih sikit, overtime dia panggil. Tapi nak beri pahala dah tak ada. Tapi Islam mengajar kita bila buat kerja lillahi ta'ala dengan tujuan nak cari rezeki halal, maka ada di antara dosa-dosa yang kamu buat ni tak terampun kecuali diampun hanya dengan sebab buat kerja. Cari nafkah. Ada dosa-dosa tertentu yang Allah Ta'ala tidak ampun dosa kita ni kecuali kalau nak ampun juga dengan cara kita buat kerja.
Wak kerja untuk aja nafkah halal. Ada sini dosa hak terampun ya kerana wak kerja dah tidak terampun ni kerana. Mana ada kerajaan di muka dunia sanggup apa dosa rakyat dia ni kawak kita. Jadi saja kita duduk gepur rakyat, duduk kepeluh rakyat pandai timur, pandai barat ni kitanya tak madu pada Islam. Dan kalau ada seorang dua hak madu ke Islam, kita pakat atau dulu kita pakat dah kesemestian. Kita jahil dah sekali, tak rajin jamu hayat, tak jamu Quran tengok sendiri. Tak kalau orang nak tolong buka Quran, dia marah dah pula. Ini perkara yang perlu kita faham. Dia harap dia pun faham sama insya-Allah. فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعي الجماع. Maka haramlah Islam mengharamkan manusia bekerja perkara dunia dan segenap perkara yang boleh mengganggu manusia daripada buangan langsung ibadah. Boleh jadi para hadirin semua nak tanya, kata tak boleh buangan lah pergi semai jemaah. Kata apa nama ni, belum pada jemaah tu, belum pada pergi jemaah tu kita kena pergi dengan tenang boleh. Pas di sini is'au ni hendaklah buangan. Kamu terjemah buangan ni dan ke dalam kitab-kitab dia terjemah hendaklah kamu segera. Segera tu dengan sebab tidak menjadi cakapan kita. Hok mudah faham dia buangan bagi belakang maka kamu terjemah. Jadi soalnya memang begitu sungguh. Apa nama ni, kita baik untuk jemaah, baik pun untuk jemaah, kita diminta pergi dengan bita'annin wa tau'adah. Kita diminta pergi dengan apa panggil teratur boleh, dengan tenang boleh, dengan laku hayat teratur, tidak kata buku apa. Sininya fas'au ila zikrillah. Ya Tuhan suruh bungalah ni kerana Tuhan tahu belum pada ni orang tak ni. Belum pada ni orang hok duk Kedah, hok pasal Kedah duk Kedah, hok pasal duk di market, hok pasal duk ladang. Jadi dengan sebab mu duk tengah cedung, duk tengah gadah gitu gini, bila bunyi bell dah. Bila nak buat tenang juga jangan. Bila bunyi bell tak reti tak lada dah nak sekali. Aulihan mikir mu kena bungal. So, yang keduanya sebagaimana tahu semula, tasawuf maknanya bukan tujuan bungal tidak, maksud tujuan mesti tumpu penuh perhatian pada tu. Mana? Pakailah. Jadi oleh mikir kepada kita ni kita nak supaya perbuatan kita ditiru oleh anak cucu kita tak usah lagi rapat benar dengan jemaah. Bila bunyi band baru nak pergi itu tak usah, supaya kalau bila kita pergi awal sikit setengah jam kalau belum pada band, jam kalau belum pada band, 2 jam kalau belum pada band, benda tu akan melekat pada anak cucu kita. Anak kita dia tengok cik dia pukul 11 tu gida, cucu dia pun dia tengok cik dia ni pukul 10 pun gida. Benda tu akan melekat dalam hati anak buah kita. Dan kalau boleh, dan tidak kalau boleh dah, wajib atas kita pimpin anak buah kita di jemaah sama. Janganlah kita seorang cadik tinggal anak buah rumah. Jangan. Yang pertamanya, budak-budak ni memang dia suka. Pekat yang pertama kau dia pergi jemaah dengan cara lagu tu, dia suka tengok tempat ramai. Maka di mana tempat ramai, budak-budak suka padang bola pun dia suka, di Kedah pun dia suka, pergi tembok pun dia suka, tempat ramai ada. Jadi dalam banyak-banyak tempat ramai ni masjid. Dia reti ada lagi tempat ramai lain pada tepi tembok, lain pada Kedah, iaitu masjid. Kalau awal nak pergi tengok orang ramai, mari kita pergi masjid. Jadi pekat yang pertama budak ni, dia pergi ke masjid dasar pada dia suka tengok tempat orang ramai. Tak apa lagi. Lama kelamaan, bila kita bawa budak-budak kita ke masjid, akan jadi sekarang lagi dengan tidak sedar kita. Iaitu, bila anak kita ke masjid, anak orang lain pun ke masjid, anak dia tu ke masjid, maka inilah peringkat yang pertama anak kita dapat buat satu grup sahabat. Grup persahabatan. Artinya kita sebagai pok dan kita sebagai tok ni, kita memperkenalkan kepada anak kita dan cucu kita, hei awal, hei anak, bila mau besar kelak, kalau mau nak sayang orang ni. Orang yang sama-sama mari jemaah berlaku. Mudah selesai lah, hok pasal duduk pergi tembok dapur tu, hok tidak mari jemaah, hok tidak mari jemaah tu. Jadi lama-lama kita bawa anak kita ke masjid ni, anak kita akan membentuk anak kita dengan secara otomatik kita membentuk satu grup, satu jemaah, satu kumpulan bagi anak-anak kita berkawan bila dia besar tu.
Bila dah besar kelak jadi orang kampung, maka orang yang mustahak anak kita berkahwin ialah orang yang kita didik dia. Kawan didik anak kawan, demo didik anak demo, bertemu dalam satu tempat namanya masjid. Kuat-kuat ni dah satu masa kelak akan jadi orang penghuni kampung kau. Dia nak buat kumpulan syarikat, dia nak buat kumpulan nego kau, dia nak buat grup pertanian kau, dia nak buat grup buat sekolah kau, dia nak buat gapo pun, yang puak-puak ni dah. Mungkin kena kira. Kerana puak-puak ni lama dah duduk jumpa. Dia 5 kali sehari di balai 5 kali sehari di masjid, sekali seminggu tiga jemaah, anjir. Jadi para hadirin semua, bila kita pakat bawa anak kita ke masjid, bukan semata-mata nak suruh anak kita sembahyang. Tak, bukan nak suruh mengenal satu sama lain. Orang mana yang mustahak membesar dan orang mana yang mustahak kamu tepikan bila membesar. Itu dia. Kalau bank itu tidak ada ini kata pemilihan bank dari sini. Ada soalan juga. Bank kalau kita orang kantor mana mesti dia tak begitu. Ini satu soalan. Hak ni sebutnya bila bunyi bank barulah pergi ke masjid. Kata hak salah gitu pula bila bunyi bank enggak kantor bank pergi ke masjid pun tak ada nama dalam senarai tak. Ya gitu kan? Anak jawab lagu mana? Dia jawab dia pertamanya gini. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Kalau terjemah secara betulnya, boleh ikut dia tanya sama tak ingat apa. Bila sudah ban hari Jumaat, naklah kamu pergi. Tak gitu kan? Bila sudah ban barulah mu kena pergi. Soalnya semati ke ayat ni mengajar kita bahawa pergi ke masjid ni wajib pergi ke masjid ni bila bunyi ban dasar pada nudia PMAB panggil. Kita apa nama ni cuba ingat ayat lagi. Ayat mengenai dengan ambil air semaya. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ada ayat Al-Quran ada. Ayat ni kalau terjemah secara betul benar apa panggil. Bila kamu sudah sah di semaya, maka hendaklah kamu basuh muka, basuh tangan. Artinya ayat ni minta kita ambil semaya ni lepas pada semaya. Idza qumtum ila as-salati, bila kamu sudah qama ni fi'il madhi. Qumtum fi'il madhi bercampur dengan dhamir jamak. Idza qumtum ila as-salati, bila kamu sudah semaya, sebabnya qumtum fi'il madhi maknanya sebenarnya perbuatan ia telah lepas. Perbuatan yang telah lalu. Bila kamu sudah sah di semaya, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu basuh muka kamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu ilal marafiq sampai siku. Ayat 3 pun. Artinya air semaya ni kena ambil lepas pada sudah bersalam baru ambil semaya. Ada kau bunyi kapung hok pasal jenis ilmu lagi tu. Tak kena gaya. Jadi ayat ni para hadis semua kalau tengok pada zahir lagu tu semati. Tetapi tak ada seorang abuk baik hok jahil, baik alim, baik bergap, tak ada khilaf. Tak ada seorang abuk pun khilaf bahawa air semaya ni wajib. Kata setengahnya belum pada semaya, kata setengah lepas pada semaya, tak ada. Semua sekali mengaku bahawa air semaya ni wajib kita ambil belum daripada semaya. Bila nak semaya, kena ambil semaya. Baik. Bila begitu keadaannya, maka kerana apa Tuhan kata lagu tu? Bila begitu keadaannya, kenapa? Jawabnya Tuhan kata lagu ni kerana Tuhan kata iza qumtum, perkataan qama ni, perkataan qama makna telah ke madi ni tidak mesti berlaku semata. Tidak mesti qama ni bila dia fi'il madi tak mesti benda tu berlaku semata dulu baru boleh kita guna fi'il madi dak. Bahkan sebagai perkara yang mesti berlaku walaupun tak berlaku lagi kita boleh guna perkataan madi. Macam dalam Al-Quran sebut, ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ada ayat dah. Ata amrullah, mari dah kerjaan Tuhan. Tuhan kata ata amrullah, mari dah kerjaan Tuhan. Maksud kerjaan Tuhan sini kiamat. Tuhan kata kiamat dah. Fala tasta'itu sagaduh dah. Muhammad, ada orang buat nyanyi kemu, ada orang buat nyanyi kemu, ada orang buat kanak kemu. Hingga siapa ada di antara sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya ajak kata orang yang berdoa kita ni. Mari ajak kata ya Rasulullah, orang yang berdoa kita ni. Laksana kiamat ni tak ada. Maka Nabi kata, walakinnakum qaumun tasta'jilun.
Nabi Sarah panjang akhirnya Nabi kata mu ni gaduh tu. Jadi artinya pak lelaki ni kiamat tak mari lagi. Tetapi dengan sebab kiamat ni barang tentu mari. Tidak kata wah lain-lain tak. Maka Allah Ta'ala guna dengan atas PMAB ni barang hok mari tu. Atas Allah makna kiamat dah. Kiamat mana ada kiamat tak kiamat lagi pak lelaki ni. Jadi dia ni. Tetapi dengan sebab kiamat ni barang mesti mari. Maka Allah Ta'ala guna PMAB. Apa ni? Kullu atin qaribun. Tiap-tiap barang hok mesti mari tu. Dia mesti mari. Jadi sebagaimana semaya ni 5 waktu ni barang mesti berlaku walaupun tak berlaku lagi, tetapi Allah Ta'ala guna kataan ya qumtum ila salah bila Allah berlaku semaya. Arti bila semaya ni siapa tain ketu nak semaya, maka menjadi kewajipan kamu lah ambil air semaya. Jadi air semaya ni bukan ambil lepas pada air semaya dak. Ambil belum pada semaya, bila siapa tain tetap tain semaya air semaya lah. Begitu di sini. Kita boleh terjemah idanu dia bila sudah barulah pergi. Atau bila siapa tain tu dekat dengan dah. Tapi ketemu kena bulan lain. Jadi ni dia di sini. Walaupun PMAB boleh terjemah dengan cara madi tidak salah. Tapi berjegahlah kita. Dan boleh terjemah dengan mana idanu dia bila hampir, bila tepat orang nak berlaku dah. Tapi ketemu lah kamu bulan lain. Boleh tak? Dan tak usahlah kita kata apa tu kecek lagu tu, kecek peling gitu, apa kecek, apa tak kecek tu gitu, apa kecek peling gitu. Dah tentu nak suruh ambil sembahyang belum sembahyang, tak royak cara belum sembahyang. Ni buat apa hidup guna kelima ya boleh orang faham bahawa air sembahyang ni kena ambil lepas pada air sembahyang. Lepas pada sembahyang. Kalau tanya lagu tu dah, kalau jamin hari tu boleh jadi kena soal lagu tu. Tapi jamin lo ni jamin orang mengaji berlaku sastra ilmu seni adab kata bahasa Arab ataupun sastra ni telah menekap sekali pada mau tanya lagu tu lagi nampak doa dan montok sekolah kerana bercakap baik menulis baik dia ada ilmu dia sebagaimana kain pakaian baju kita nak comel bukan kata nak baju kat baju pakai sekut gitu ya. Kau pakai sekut tak payah baju lah pakai kain selimut tak apa dah dia ni. Kita kena buat baju pun ada pesok lah, ada daba dia, ada botol nak semua comel. Kain baju kita nak comel, makanan kita nak sedap, umur tangga kita nak comel. Serba mak ni kau nak comel lah kau cakap pun ada cara juga nak semua comel. Cakap pen ni pun bukan kata bukan boleh abang-abang kecil gitu je. Dah cakap pen ni pun ada ilmu dia juga. Nak cakap pen ni comel dan daripada comel tu dah menarik. Dan tidak ada comel atau cakap pen yang paling comel di atas muka dunia daripada cakap pen Quran. Karena itulah tokoh-tokoh jahiliyah dalam masa jahiliyah hari itu lebih catat bila dengar Quran. Bukan kerana apa dia, kalau dia kata Allah sedapnya dengar Quran. Bukan sedap apa, dia sedap susunan bahasa. Susunan bahasa dia, air bahasa dia, apa ni orang panggil jalinnya, huruf dia, jalinnya perkataan satu sama lain, satu molek, maka menyebabkan orang jadi lemah kata. Sedap dah. Sebab kita dengar lepas tu. Kalau amor kecek setengah jam, dengan amor patung berkali 1 minit, tak sama. Patung seminit dengan cakap setengah jam. Kalau cakap patung ni membuat manusia ni ketali. Ada bisa dia. Sebab mana dia? Fa inna minal bayani la sihra. Ada di antara cakap manusia ni ibarat sihir Nabi kata. Jadi dalam banyak-banyak cakap nak suruh comel ialah cakap seperti tadi, iaitu mempergunakan PMAB perkataan yang diguna untuk sudah dah pada barang atau sudah lagi. Dia cakap bukan cakap Arab, yang ni pun begitu juga. Ada orang kata, tengok puyuk masak kan? Puyuk masak. Padahal dia nak kata nasi masak, tak ada dia ni. Tapi ada bakso. Dia dikira tengok puyuk masak apa? Puyuk tak pandangnya mungkecik. Kalau kita kata Allah tak pandangnya mungkecik. Tidak aku tak pandang mung bahasa barat kita kata. Bahasa kecik tak boleh dah bunga-bunga sikit. Cakap bunga tak boleh. Puyuk masuk dah kau. Lembu putih. Orang panggil dia lembu putih. Amak lembu putih. Dah lembu putih amak orang gapo putih getah dah. Jadi dia tu putih mana boleh lari. Dia putih ni kali bukan lembu je. Tapi orang kata amak lembu kau putih kali. Dia masuk lari hari ni baru. Jadi dia ni kecik betul gitu mu. Kata dah lembu putih, kata lembu tali putih. Betul dah mu. Nah tu dia. Jadi tiap-tiap bahasa di muka dunia ni ada bunga dia.
Yang kalau kecek ada bunga ni, orang panggil Allah dia ni betulnya. Jadi ada bunga-bunga ni. Kuntum ila salah termasuk dalam istilah apa ni bunga-bungaan. Lembu putih, cukup pala. Jadi ni. Pada tu nak cukup rambut. Tak apa cukup pala. Cukup pala jadi berapa kopak kulit pala. Dia orang tak panggil cukup pala, orang panggil cukup. Orang tak panggil cukup rambut, cukup pala. Banyaklah. Puyuh angin, tak ibu dia puyuh angin. Puyuh angin angin ni puyuh tu belakang. Banyak nama ni. Baik, jadi hak hadis hak mengatakan bila tu bila bel tu maka mereka hak duk muka pintu tutup agak cimbuk itu betul juga. Ini untuk apa dia? Untuk fadilah orang. Allah Taala tu buat hak bahasa jenis wajib. Hak bahasa jenis fadilah. Dia tidak waksa dah. Banyak pekat-pekat dia kan. Kalau di pagi boleh gapo boleh untuk tengah hari sikit boleh beri, tengah hari sikit boleh kambing, tengah hari sikit ayam, boleh telur, pahala sikit. Jadi kalau Allah buat so dah, tak ada kuih ada manusia boleh bergerak. Manusia ni bahasa jenis tu, bahasa jenis nak kokek-kokek tu punya ada. Tak boleh tak benar dunia tak boleh. Dan Islam memang tahu. Islam dengan sebab dia mari daripada Allah Taala, dia Allah Taala juga buat orang, dia Allah Taala tahu orang ni bahasa jenis makhluk dia tak boleh. Tak benar tak boleh. Dia kena ada pak dia kocok, pak dia longgar je. Maka tak lebih longgar kepada manusia. Mu nak ikut 10 tak apa, tapi boleh sikit. Mu nak pergi berapa tak apa, boleh banyak. Mu nak pergi rapat partai, maaf tak apa, tidak mana tapi mu tak ada keputusan, boleh buat tu. Pilih tinggi. Itu dia. Ada absen kata budak-budak ni. Wa qala ta'ala khairu yawmin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang penuh matahari naik ialah hari Jumaat. Hari ni bahasa dia hari tarik naik, tapi tarik anak kecil gitu. Mana-mana seluruh atas muka dunia ni kalau kira hari dak hari Jumaat lah hari baik sekali. Para hadirin semua bila sebut kata hari Jumaat ni hari baik. Maka kita kena reti lah baik untuk apa? Baik untuk apa? Dia baik untuk apa? Baik untuk apa ni? Sepolah kita kata tanah ni kita naik kapung. Tanah ni tanah molek. Tanah kalau banyak-banyak tanah kapung, tanah ni tanah molek sekali. So, kita pergi bandar pula. Kita kata dalam banyak-banyak tanah bandar, tanah ni molek sekali. Molek di antara dua perkataan ni lain lah. Tanah bandar dalam banyak-banyak tanah bandar, tanah ni molek. Ada ke molek untuk tanah sayu? Kita bila pandang Kota Baru cari tanah dia strategi. Kalau kata tanah ni molek, molek agak. Siapa yang nak di tanah sayu lepas Kota Baru? Jadi dia ni. Jadi molek tanah bandar untuk jenis perbandangan. Untuk buat office, untuk buat kedai, untuk buat setor, untuk buat apa saja jenis bandar, ni dia tanah. Tak fikir dalam kepala kita, bila kita kata tanah dalam Kota Baru, ni molek sekali, ada fikir untuk tanah sayu, untuk gapo dak. Dia tidak balik kapung. Bila kata-kata Allah balik kapung, molek tanah orang dua. Sebidai. Tanah kapung apa. Takkan buat bandar ni, takkan buat batu dia kapung lagi dia kan. Setelah molek untuk tanah derian, untuk tanah gaponyo, tanah betul, itu dia duduk. Jadi, sebut kata molek tu mengikut keadaan-keadaan. Hari Jumaat, hari molek. Hari tiga. Molek sini untuk apa? Untuk kela apa? Nak kela hari Jumaat, molek sekali. Juga Nabi kata hari Jumaat hari molek. Untuk kela, untuk apa? Sebab ia mengata molek ni Nabi. Tuhan. Dan Nabi-Nabi Tuhan-Tuhan ni tidak sebut ha molek. Ha molek lain pada molek cara dia. Molek cara keagamaan ialah molek untuk ingat pada Allah, molek untuk ingat Tuhan, untuk mengaji, untuk mengajar, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk bersedekah, untuk apa. Jum'at salasan min ghairi udrin taba Allah ala qalbi. Nabi sabda mana-mana orang tinggal Jumaat 3 kali tunggu dengan tidak sebarang uzur, Allah Taala akan cop hati dia, akan ikat hati dia. Mana-mana orang tak Jumaat 3 kali tunggu dengan tidak ada sebarang uzur, orang lagu tu Allah Taala cak hati dia. Dalam hadis lain sebut orang lagu tu orang munafik. Jadi dia artinya orang kita nak kata orang tu munafik pun ya, nak kata orang tu kena cak hati dia pun ya. Cak hati tu bukan lama cak itu dia. Maksud cok.
Bukan cak dak cok. Cok ni supaya kita kata kita ambil sapu kita berbusul lah sapu pak kita tutup. Atas pada tutup tu pula kita cok dengan lilin merah pula. Apa orang cak lilin merah? Artinya barang hak dalam tak boleh tubik luar. Dan barang hak luar pun dia tak boleh bubuh dalam. Surat hak kawan tu dia dah tu pun terjamin tak hilang kerana telah cok dah. Dan surat lain hak dia mau nak bubuh kata dalam tu dengan tujuan nak go to go ni kawan tak boleh dah. Itu makna cok. Habis itu juga orang bila tak pergi jemaah 3 kali berturut-turut tak ada sebagai unsur tak pergi juga. Sebagai unsur syar'i maknanya hak lagu tu Allah Ta'ala cek hati dia. Cek apa lagi? Hak pasik dia hak duduk dalam dia. Jahat dia, syirik dia, zalim dia, kufur dia, nifak dia, hak duduk dalam hati dia tu bila kena cek sudah tak terbit luar dah. Arti bagian luar tak boleh masuk. Hak kita pergi dakwah, hak kita pergi syarah, hak kita pergi wajar, kita juga kita bergabung tak masuk dalam. Kerana kau tak lacak. Satu dia duduk. Hak jahat dalam tak boleh tubik, hak molek luar tak boleh masuk. Bila siapa kau pekat ni para hadirin semua tak boleh kata Tuhan lah. Dia aku masuk neraka ni Tuhan buat dia mucak hati aku. Tuhan kata hak lain segap dulu sebab apa? Dulu hak masuk segap dulu tak apa mu belakang, hak semua dengan mu belakang ngaji sekolah sekali duduk sekapur, apa ya dia masuk segap masuk neraka tu apa? Kalau salah aku masuk aku belakang. Tak jadi kan? Ni tak. Segera pun ada. Belakang pun ada. Dan sama tua kamu, sama muda kamu. Bapa yang puakmu juga, adik-beradikmu juga, kapungmu juga. Masuk segera, masuk aku. Dia menurut salah aku juga. Dan aku tidak cak hati perut manusia, kecuali puas lakang dah. Hak mengajar dah. Hak syarah dah. Hak dakwah dah. Hak aitawar dah. Hak macam-macam pesan maya ajak dah. Tiba-tibanya, orang beri jemaahmu dia getik main pun. Dia patah lagi berapa sekali. Ketika tu kan aku jeruk je. Dia buat aku. Kerana kalau kita kecek cara kapung tak, aku pusing juga tengok melekat aku duk ulai kumuh pakai sari. Bila aku jeruk juga aku rayak dah tak lagi dah sini. Buat lengah lebih betul ni. Jadi tak banyak kerja melekat aku. Banyak lagi orang lain yang melekat aku boleh pergi untuk nak bawa orang tertentu pada surga. Mungkin tak payah pergi lah. Lok pada satu surga. Habis tu dia. Cara pun kecek cara pun masalah. Jadi siapa aku pekat. Jadi para hadirin semua, masalah Tuhan cak hati manusia ni bukan kerana tak jemaah. Banyak perkara-perkara lain. Banyak perkara yang hak Allah Ta'ala suruh tiba-tiba kita tidak buat. Dan tak ada sebagai sebab mengapa kita buat. Acak kali doa kita buat. Tuhan cak juga. Tak kira jemaah, tak kira jemaah, tak kira berapa pun. Bila kita buat tak madu Tuhan pun itu juga tak madu kita. Fa'ansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Tuhan kata dalam Quran, ingat, mu jangan lupa kat aku. Kalau mu lupa kat aku, jaga. Jaga buat apa ni? Fa'ansahum anfusahum. Jaga, Allah Ta'ala akan lupa diri mesti. Mu jangan lupa kat aku. Kalau lupa kat aku, jagalah. Boleh jadi kita fikir jagalah. Tuhan nak turun batu tak kepala kita. Orang nak turun api dan orang nak berapa. Dah. Hak tu, kalau Tuhan buat lagu tu, orang mudah cek. Dia tu kena bala. Kerana Tuhan tengok turun api rumah dia. Turun api tak kapur dia. Tanah letak tu semua. Hak bahasa bini lagu ni, para hadis ni, orang mudah risau. Hak yang paling azab, yang Allah Ta'ala azab manusia, ialah Allah Ta'ala membuat Allah Ta'ala turun bala manusia ni kelas-kelas. Man tarakal jum'ah salatan, mana-mana orang tinggal jum'ah 3 kali min ghairi uzun, tanpa sebarang uzur, bukan kerana uzur apa-apa pun, taba Allah ala qalbi, Allah Ta'ala akan jeruk hati dia, getar hati dia. Jeruk getar ni tak adalah kalau kita jeruk abu dia tu ya, hak dalam tak tubik, hak dalam tak keluar, hak luar tak masuk. والعذر مثل المطر والوحل والفزع والمرض والتمريض إذا لم يكن المريض قيم ونحوه. Uzur misalnya uzur tak boleh jemaah ni sebab hujan bak lah kita panggil hujan nak bagi bahasa hujan. Wal wahli seluk doa lalu, wal faza'i. Faza' ni makna benda yang menimbulkan kejut. Sebab kita kata berapa lah banyak kau benda hok bala-bala kita faza'. Wal maradi sakit demam, wat tamridi, dan tamrid maknanya layan orang sakit. Layan orang sakit idza lam yakun lil marid qayyimun. Kalau tak ada orang sakit, tak ada hujung lain. Rumah kita ada orang sakit saja.